Imbangan harta tidak adil. Dan harta tidak berada di tangan umat yang sepatutnya berada pada mereka. Kemudian ada satu gerakan, bukan suruh kata haram beli barang orang bukan Muslim, beli barang Muslim. Marilah 2-3 orang di atas rahmatan lil alamin. Tak boleh kempen ni. Apa yang rahmat lil alamin? Kau rahmatan lil alamin, kau buang orang Islam. Tapi setengah orang kata dalam Islam ni tak ada boikot. Saya nak cerita dalam Islam ni bukan boikot bukan Muslim. Boikot orang Islam pun ada. Tu 3 orang yang tak pergi Tabuk tu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Kepada 3 orang yang tak hadir kepada perang Tabuk. Mereka patutnya perang. Iaitu Ka'ab bin Malik daripada Bani Salamah, Murarah bin Rabi' al-Amri daripada Bani Amr bin Auf, kemudian Hilal bin Umayyah daripada Al-Waqifi, daripada Bani Waqif. 3 orang ni Nabi boikot. Saya bukan daripada jalur yang keras. Saya ketika terus terang, ketika perkasa dan seumpamanya yang saya ketika itu menganggap sangat perkauman, saya antara orang yang menentang kenyataan-kenyataan mereka. Tapi dia heran, adakah Zakir Naik telah jadi Dr. Mazhar jadi perkauman? Saya kata dia tidak jadi perkauman. Saya juga bukan full supporters dia. Tetapi apa yang kamu nak buat dengan negara ini sampai orang lapis main jemaah pun tak boleh? Buat report, buat bantahan kerana hamba Allah tu nak pergi sembahyang berjemaah, bukan nak berucap. Orang Islam dalam negara mereka sendiri, orang Islam tak boleh untuk melakukan amalan agama mereka. Saya tak mau bagi ada non-Muslim salah faham terhadap, kerana malam ni tinggi saya tengok yang tonton ni. Yang pertama, sebelum saya nak pergi pada apa yang disebut tadi, kita kena tahu sejak sekian lama orang non-Muslim boleh hidup dalam negara ini dengan aman. Saya selalu buat contoh, kedai bukan Islam di tengah kampung Melayu Muslim. Kaya raya kedai tu. Orang Melayu hormat lagi, panggil dia toke. Dia hutang kedai Ahmad tak bayar, hutang kedai asing dia bayar. Takut asing tutup di akhirat, tak ada pahala nak bagi, asing memang tak ada pahala. Dia kata Ahmad ada boleh juga dia ambil. Tapi maksud saya ialah betapa sikap tolerance. Sebab tu saya beberapa kali kata orang Islam ni bab-bab tentang hormat agama lain, menghormati orang yang berbeza agama, tak perlu diajar. Tidak perlu diajar. Kerana itu memang ada dalam pengetahuan. Tidak ada satu pun orang Islam yang kata orang lain boleh dipaksa untuk menerima agama Islam. Tapi isu yang berlaku ialah kita dengan sikap latar orang Melayu Muslim itu sendiri dan keadaan yang berlaku, saya tidak prejudis kepada semua, tapi kita tahu bahawasanya banyak produk-produk Muslim ni tak boleh nak dijual di pasar-pasar besar kerana tidak diberi tempat yang sepatutnya. Maka tanggungjawab kita untuk tolong dia sebagai saudara Muslim. Saya selalu teringat kepada satu kisah apabila Syekh Sulaiman Ashqar cerita tentang satu orang Palestin, ketika orang minta collection kepada dia untuk orang-orang yang duduk di perkhemahan kerana susah supaya dia bantu. Dia toki kedai, dia tak mau tolong. Dia kata itu dia, bukan hal saya. Tapi dia kata kemudian saya melawat dia 10 tahun kemudian ke tempat itu, saya tengok orang yang tak mau bantu tu dia pun duduk di camp itu. Maka saya selalu ingat, ketika kita hari ini tak mau tolong kerana kita selesa, saya tak perlu. Ini sebahagian ni. Oh, dia kata dalam Islam, Nabi tak pernah pun kempen produk Muslim. Dulu tengok
rahmatan apa tahu bila pula kau jadi salafi sempit ni. Saya sebut tentang masalah kita bukan kempen boikot di Malaysia ni. Kita hanya kata beli barangan Muslim. Kalau ada benda yang kita tak ada produk itu, ada non-Muslim, beli. Dari segi imbangan ekonomi, juga berapa lama kita memperjuangkan supaya naiknya ekonomi Bumi Putra dalam konteks bahasa politik kita. Supaya dengan Bumi Putra naik, kerajaan tak perlu sangat nak bagi bantuan pada mereka. Sekarang bila kita tengok dalam masa beberapa hari dah hari ni, Datuk, kempen ni. Yang nampak dalam 3 minggu ni, berniaga Muslim pun produk dia pun bagus keluaran. Kita kata tak boleh pula dah. Hari itu kita nak bagi mereka maju, perniagaan mereka maju, ekonomi mereka meningkat. Bila dah meningkat, tak boleh, bahaya. Ni mamat mana daripada Penang ni kata melanggar perlembagaan. Seketika kita nak bagi, kalau sekiranya orang Islam majoriti negara ini ekonomi dia bagus, kena share lah supply chain, rantaian pembekalan itu. Jika sekiranya tertumpu pada satu kaum saja, tidak ada kaum asas pada negara ini tak boleh naik. Selama itu mereka akan minta bantuan daripada kerajaan, kemudian kita bising. Sekarang bila mereka nak naik, menteri di kalangan orang Muslim sendiri ada duk kata tak patutlah apa. Orang tak sebut perkataan boikot, dia sebut boikot. Duk kata berhenti boikot. Dia sebenarnya dia nak kata dia tak berani berhenti beli barang Muslim. Itu dia nak kata, tapi dia kata yang tu dia demam banyak lah. Dia dah ada pun demam dah. Jadi dia tak kata yang tu. Dia tak apa saya kata. Saya, tuan-tuan, balik kepada isu boikot. Bukan kita kempen boikot. Tapi setengah orang kata dalam Islam ni tak ada boikot. Saya nak cerita dalam Islam ni bukan boikot bukan Muslim. Boikot orang Islam pun ada. Tu 3 orang yang tak pergi Tabuk tu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Kepada 3 orang yang tak hadir kepada perang Tabuk, mereka patutnya perang, iaitu Ka'ab bin Malik daripada Bani Salamah, Murarah bin Rabi' al-Amri daripada Bani Amr bin Auf, kemudian Hilal bin Umayyah daripada Al-Waqifi, daripada Bani Waqif. 3 orang ni Nabi boikot. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sehingga bumi menjadi sempit, bumi Allah menjadi sempit. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, diri mereka yang sempit. Nabi tak bagi apa? Cakap pun tak. Bukan saja orang tak cakap, bini pun tak boleh cakap dengan depa. Bini depa tak mau cakap. Melainkan Hilal bin Umayyah dah tua, bini dia serh makan kat dia. Yang lain semua tak mau. Mari pada Nabi. Kau sini dia mari, Nabi tengok belah ni. Dia mari sini, Nabi tengok belah ni. Sebab kerana tidak menghadiri perang Tabuk. Sehinggalah wahyu turun. Kan? Sehinggalah taba alaihim, Allah Ta'ala ampunkan mereka. An yatubu, sehingga supaya mereka mendapat keampunan. Sehingga Allah ampunkan mereka. Maksud, dalam konteks muamalat yang luas ini. Ini maqasid ni. Maqasid. Dalam konteks muamalat yang luas, maksud syarak itu, apa tujuan yang nak dicapai dalam pembahagian harta? Agama mahu supaya pembahagian harta dengan adil. Sekarang imbangan harta tidak adil dalam negara ni. Imbangan harta tidak adil. Dan harta tidak berada di tangan umat yang sepatutnya berada pada mereka. Kemudian ada satu gerakan, bukan suruh kata haram beli barang orang bukan Muslim, beli barang Muslim. Marilah 2-3 orang di atas rahmatan lil alamin. Tak boleh kempen ni. Apa yang rahmat lil alamin? Kau rahmatan lil alamin, kau buang orang Islam.
Sebab itu istilah ini bagus. Asalnya daripada Quran. Tapi jangan salah gunakan. Jangan susah hati. Kalau dia tanya, Dr. Mazhar, dia memang macam tu. Saya bukanlah nak kempen diri saya. Saya bukan daripada jalur yang keras. Saya ketika terus terang, ketika perkasa dan seumpamanya yang saya ketika itu menganggap sangat perkauman, saya antara orang yang menentang kenyataan-kenyataan mereka. Isu-isu ramai pemimpin DAP, mereka baik dengan saya. Sebab mereka menganggap saya sebagai suara yang sederhana, yang tidak perkauman. Tapi dia heran, adakah Zakir Naik telah jadi Dr. Mazhar jadi perkauman? Saya kata dia tidak jadi perkauman. Saya juga bukan full supporters dia. Tetapi apa yang kamu nak buat dengan negara ini sampai orang lapis main jemaah pun tak boleh? Buat report, buat bantahan kerana hamba Allah tu nak pergi sembahyang berjemaah, bukan nak berucap. Orang Islam dalam negara mereka sendiri, orang Islam tak boleh untuk melakukan amalan agama mereka. Saya kata hatta istilah Melayu dalam negara ini bukanlah terlalu perkauman. Saya tidak setuju dengan perkauman. Tapi saya kata ketika kemerdekaan, begitu luas kalimat Melayu itu. Melayu apa dia perkataan? Apa dia Melayu? Makan mie rebus? Bukan. Apa Melayu? Melayu itu ialah seorang Islam, orang yang beragama Islam, melazimi adat istiadat Melayu dan berbahasa dengan bahasa Melayu. Artinya kalau orang tu beragama Islam, melazimi adat Melayu, berbahasa dengan bahasa Melayu, dia adalah orang Melayu. Ataupun yang seterusnya ialah orang yang diiktiraf sebagai warga negara berdasarkan kepada kemerdekaan itu, masa kemerdekaan itu. Tapi artinya konsepnya itu pun luas. Hatta kempen produk Muslim, dia bukan keperkauman, kerana Islam apabila pergi pada satu negeri, dia tidak perkauman. Saya selalu sebut Islam ini, Dr. Ruzaimi selalu sebut hadis. Dalam hadis hampir semua tokoh-tokoh yang utama bukan orang Arab. Abu Hanifah mazhab paling besar sekali dalam fiqh disebabkan kesan kerajaan Osmaniyah, besar sekali dalam fiqh. Dia juga bukan orang Arab, orang Parsi. Habuan Islam orang Melayu, bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab. Islam tidak perkauman. Kita bukan kata kempen beli barang Melayu. Hatta perkataan Melayu itu pun dah luas dalam konteks kempen beli produk Muslim. Artinya Rama Syami pun boleh masuk dalam tu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad, masuk dia dalam tu. Orang Islam taklah tunggu isi borang nak menikah pun payah. Tapi isi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim dia. Nak menikah? Dia boleh. Bila-bila hello. Okey. So ini keluasan dalam isu ni. Sebab itu saya kata tidak patut ada satu orang Melayu Muslim yang tiba-tiba tak setuju dengan kempen beli barang Muslim. Tak patut. Kalau ada, kita kena tanda di dai dia. Lain kali kita jangan sokong dia. Dia kena masuk macam yang tak hadir dalam perang Tabuk 3 orang tadi. Terima kasih banyak. InsyaAllah.